Ta'ala, sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara dan tiada huruf. Boleh? Lain. Saya tak tahu lain kat sini mana poye. Tempat lain okey je. Boleh. Ataupun share lain pun boleh. Siapa lain yang laju, share dengan saya punya. Share lain macam itulah. Saya lain dekat sini pun lain pun problem juga. Pakai Yuma mobile pun problem, Digi pun problem. Lepas tu message pun sama juga. Berpusing-pusing. Tak apa kono saya pun tak tahu. Berpusing-pusing. Jadi tukar pada video. Dah. Buat video insya-Allah. Tukar video nanti habis nanti saya masukkan dalam FB lah insya-Allah. Jadi sifat yang wajib Allah Taala itulah sifat al-kalam. Kalam itulah berkata-kata Allah Taala, iaitu laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Jadi berbeza dengan kalam manusia. Kalam yang kita ucapkan. Kalam yang kita ucapkan ni ada huruf dan ada suara. Ada masanya nada kita ni tinggi, ada masa nada kita ni rendah. Ada masa kita menangis, ada masa kita ketawa. Jadi Allah Ta'ala berlainan kalam yang ada pada dia dengan kalam yang ada pada kita ni sebagai makhluk ataupun manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kalam Quran. Quran ni kita katakan sebagai kalam Allah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah pun sepakat menyatakan bahawa Quran ini adalah bersifat qadim. Quran qadim, bukan benda hadis, bukan benda baharu. Macam mana kita nak faham tu Quran tu qadim? Quran qadim bukan benda baharu. Apa yang kita tahu bahawa Quran ni adalah benda baru, kertasnya benda baru. Kertas dia tu, kulit dia Quran kan benda baru. Jadi kita kena fahamlah bahawa kalam ini kalau disebut dalam kitab Aqidatul Najin, kitab tauhid, kitab turas, kitab lama, kalam ni, kalam Allah Taala ni terbagi pada dua. Satu kalamul nafsi, yang kedua kalamul lafzi. Satu kalam nafsi ataupun kalam diri, yang kedua kalamul lafzi. Kalam yang kita manusia baca tu, Quran tu yang kita baca kan, Quran itu namanya kalamul lafzi. Kalamul lafzi ini ditunjuki kepada kalamun nafsi yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam yang ada pada Allah Ta'ala itu ialah satu kalam yang tidak bercerai tanggal daripada Allah. Kalau seandainya kalam Allah Ta'ala itu bercerai tanggal daripada dia, sudah tentu kita tak boleh katakan kalam itu bersifat qadim. Kalam itu qadim. Sedangkan kalam merupakan sifat yang wajib bagi Allah, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya para ulama tauhid, ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini sepakat menyatakan Quran itu adalah kalam. Kalamullah yang bersifat qadim. Maksud qadim itu, qadimnya ditunjuki kepada kalamun nafsi. Kalamun nafsi yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan yang kita baca ini dikatakan sebagai kalamul lafzi. Kalamul lafzi yang kita baca. Cuma huruf-huruf tu, suara-suara tu adalah benda hadis. Suara kita benda hadis. Suara kita benda hadis. Kertas benda hadis. Kan? Tulisan-tulisan tu menggunakan dakwat. Cetak kan? Yang dicetak oleh syarikat-syarikat percetakan. Itu benda hadis. Itu benda hadis.
Cuma yang kita baca tu, yang kita mafhum daripada kita baca itu adalah sebagai kalamul lafzi yang ditunjuki di atas kalamul nafsi yang ada pada Allah Ta'ala, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Kalau tuan lihat dalam kitab Aqidatul Najin, nyatakan bahawa telah muafakat ulama salaf akan haram menyatakan Quran itu makhluk. Haram kita katakan Quran itu makhluk. Dan dikenaki dengan lafaznya yang turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, melainkan pada tempat mengajar supaya jangan memberi waham akan baharu sifat yang berdiri dengan zat itu. Jadi dikenaki dengannya Quran itu ialah dikenaki dengan dia itulah lafaznya. Yang dikenaki dengan Quran itu ialah lafaznya yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia digunakan tidak lain, dia tak kalau dalam tempat mengajar, kan, supaya jangan beri waham pada kita bahawa Quran itu benda baharu yang bersifat, sedangkan Quran ni kalam Allah itu ialah duduk pada Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi fasik orang yang berkata dengan makhluk Quran itu, malahan cuma tidak menjadi kafir. Cuma fasik orang menyatakan Quran itu adalah makhluk, tetapi tidak menjadi kafir. Okay? Dan yang jadi kafir itu ialah orang yang berkata dengan makhluk kalam Allah berdiri dengan zatnya. Itu jadi kafir. Kalau kita kata kalam Allah Ta'ala yang berdiri pada zat Allah Ta'ala itu adalah benda baharu, maka baru kita jatuh kafir. Baru kita jatuh kafir. Dan kafir orang yang berkata dengan makhluk kalam Allah yang berdiri pada zatnya Allah. Maka misalnya itu, jadi misal yang nak dimudahkan faham pada kita ini ialah seperti engkau sebut akan seorang lelaki dengan lidah engkau. Seperti kita sebut nama seorang lelaki dengan lidah kita. Contohnya Ali lah, Ali, wahai Ali, kan, wahai Ali. Okey, seperti ni nak contoh mudah fahamlah. Berkenaan kalam ini adalah bersifat qadim. Quran adalah qadim. Ialah seperti engkau sebut seorang lelaki dengan lidah engkau, maka sebutnya seorang lelaki itu dengan lafaz yang kau menyebutkan lelaki itu, masuk dia pada lidahmu, dan zat lelaki itu yang kena sebut itu tiada masuk pada lidahmu. Yang kita sebut tu nama dia saja, Ali. Tapi adakah zat Ali itu masuk kat lidah kita? Zat Ali tak masuk kat lidah kita. Yang masuk kat lidah kita itu ialah nama Ali itu. Nama Ali itu yang masuk kat lidah kita, yang kita sebut, wahai Ali, kemarilah. Ataupun wahai Ali, berdirilah. Wahai Ali, duduklah. Adakah Ali masuk dalam lidah kita? Ali tak masuk. Yang masuk itu ialah sebutan suara Ali. Sebutan suara Ali yang kita memanggil pada dia. Kemudian maka inilah makna kata yang dibicarakan kalam Allah pada lidah. Itu dikatakan sebagai kalam Allah pada lidah. Demikian lagi apabila menyuruh akan kamu akan seorang lelaki, atau menegah ia akan kamu akan sesuatu, maka adalah engkau ingatkan pada hatimu akan suruhnya dan tegahnya jua, tiada masuk lelaki itu dalam hatimu. Inilah makna kata yang dihafazkan dalam hati. Termasuk yang dihafal Quran dalam hati itu. Yang kita hafal tu kalam Allah lah. Yang kita hafal tu kalam Allah. Jadi yang kita hafal tu menunjukkan kepada, sebabnya kalau kita belajar dalam kitab Tauhid, setiap sifat-sifat mani itu ada ta'aluk dia. Sifat mani ada ta'aluk, kecuali yang tidak ada ta'aluk hayat saja. Kudrat ada ta'aluk taksir. Kemudian iradat ta'aluknya tahsis. Ilmu ta'aluknya inkishaf.
Kalam takluknya apa? Kalam takluknya dilalah, menunjukkan, menunjuki ataupun menunjukkan. Dilalah ni petunjuk ataupun menunjuk. Jadi sebutan nama seseorang dalam hati kita itu menunjukkan kepada diri orang yang kita nak sebut itu. Begitu juga sebutan nama Ali tadi yang kita sebut dengan lidah kita, ditunjuki di atas Ali itu, tapi Ali itu tak masuk kat lidah kita. Nampak tak? Begitu juga dengan diri Ahmad tu, kita ingat dalam hati kita Ahmad, tetapi Ahmad tak masuk dalam badan, Ahmad tak masuk dalam hati kita. Badan ni tak masuk. Yang masuk tu nama dia ataupun rupa jelah, dari segi tasawur rupa dia saja. Rupa tu, badan tu masuk dalam diri kita, tapi zat dia tidak masuk. Zat dia tak masuk dalam hati kita. Baik, kemudian demikian lagi, apabila menjuruh akan kamu akan seorang lelaki atau menegah ia akan kamu akan sesuatu, maka adalah engkau ingatkan pada hatimu akan suruhnya dan tegahnya juga. Tiada masuk lelaki itu dalam hatimu. Inilah yang makna kata yang dihafazkan di dalam hati, yang dihafalkan. Jadi yang orang hafal Quran ni kan dia hafal Quran. Jadi yang dihafal itu ialah kalamul lafzi, yang menunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lagi engkau suratkan nama lelaki di dalam suratmu. Itu juga kalau kamu menulis nama seorang lelaki pada surat yang kita tulis, pada kertas yang kita tulislah, maka masuk nama lelaki itu di dalam kitabmu yang kamu tulis. Tiada masuk zatnya lelaki itu pada suratmu. Inilah makna yang maktub pada mushaf. Inilah makna yang tertulis pada mushaf itu. Jadi zat Allah Ta'ala tak masuk, zatnya tak masuk pada mushaf itu, tetapi yang masuk itu ialah kata makna yang menjurus kepada zat Allah. Makna yang menjurus kepada zat Allah Subhanahu wa taala, ialah zat Allah Taala itu yang bersifat kalam dia qadim, kalam yang qadim. Itu sebabnya Quran tu dikatakan qadim, tetapi kita tak katakan dia baharu. Tak katakan baharu. Quran kita baca tu sebab dia kata kalam Allah. Kalam Allah, dia baca Quran, baca kalam Allah. Maksud kalam Allah itu ditunjukkan kepada kalamun nafsi yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang mana zat Allah Ta'ala itu yang tidak bercerai tanggal dengan kalam dia. Dia tak bercerai tanggal. Faham kan? Saya rasa boleh faham kan, insyaAllah. Baik. Kemudian maka jangan kau sangka yang engkau baca dan yang engkau hafaz dan yang kau surat itu iaitu kalam Allah. Maka hanya hanya menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim sahaja. Jangan kita sangka bahawa apa yang kita baca, apa yang kita hafaz, apa yang kita surat itu adalah kalam Allah, tetapi dia hanya cuma menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Tunjukkan. Itu sebabnya kalam ni dia punya takluknya dilalah, tunjuk, menunjukkan kepada kalam. Dan kalam Allah yang qadim itu tiada bercerai ia dengan zatnya yang qadim, lagi tiada berhuruf dan tiada bersuara, seperti lagi yang akan disebutkan lagi. Dan tiada masuk kalam Allah itu dalam sekalian kitab daripada Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur, dan tiada bercerai selama-lamanya dengan zatnya, tetapi kaul yang tahqiq yang kuat bahawa Quran dan umpamanya seperti Taurat menunjukkan ia atas barang yang menunjuk atasnya oleh sifatnya yang qadim. Macam tu, sifatnya yang qadim. Itulah lebih kuranglah berkenaan dengan kalam Allah Ta'ala tu. Kalam Allah ataupun Quran tu adalah bersifat qadim. Sebab Quran tu kita kata qadim, kita tak katakan dia baru, tak kata baru. Walaupun kertas-kertas ni kertasnya benda barulah. Kertas dia tu
huruf tulisan-tulisan yang ditulis menggunakan dakwat cetak kan. Itu semua itu benda baru. Kulit dia kan benda baru. Tapi yang kita baca itu kan, baca itu adalah kalam Allah yang merupakan kalam lafzi yang ditunjukkan kepada kalam nafsi yang tidak bercerai tanggal daripada zat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik. Seterusnya kita lihat. Baik, dalam Quran ada banyak ayat yang mengandungi arti perintah dan amal. Arti perintah dan amal. Okey. Itu disebutkan bahawa kalam Allah ini tidak berbilang-bilang. Kalam Allah tidak berbilang-bilang, tetapi berbagai-bagai. Dia kata. Kalam Allah satu saja. Macam kudrat. Kudrat satu je. Kudrat tidak berbilang-bilang. Ilmun pun satu, tidak berbilang-bilang. Begitu juga kalam Allah satu, tidak berbilang-bilang, tetapi berbagai-bagai. Ada yang berbentuk perintah Allah, ada berbentuk larangan Allah, ada bentuk kisah cerita, ada yang berbentuk wa'ad dan ada berbentuk wa'id. Wa'ad ni janji baik dan ada yang berbentuk janji buruk. Dalam kalam Quran. Itu sebabnya Quran ni dia ada 6,000 lebih ayat. Kemudian dia ada pecahan kan. Ayat kisah, ayat janji baik, janji buruk, ayat perintah dan sebagainya. Dalam Quran ada banyak ayat mengandungi erti perintah. Contohnya paling mudah, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah kamu akan Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, wallazina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dia mengandungi perintah. Mana perintahnya? Ubudu rabbakum. Ubudu tu sembahlah kamu kepada Allah. Ini ayat mengandungi perintah. Mana lagi ayat perintah dalam Quran? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah kamu sembahyang, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang rukuk. Ini termasuk dalam ayat perintah. Mana ayat lagi ayat perintah? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan usahakanlah pertolongan dengan bersabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya solat itu berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu berat, illa 'alal khasyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Maksud orang khusyuk ini orang yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat perintah dalam Quran. Mana ayat nahi pula, tegahan? Ayat nahi atau pentegahan contohnya wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'as sabila. Jangan kamu hampiri zina, kerana zina itu perbuatan keji dan juga seburuk-buruk jalan. Jadi bila kita sebut wala taqrabuz zina, maka engkau faham daripadanya akan tegah daripada hampir zina. Dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab, nescaya engkau faham daripada sifat yang qadim itu akan ini makna. Maka madlul kalamul lafzi itu iaitu madlul kalamun nafsi. Madlul makna yang ditunjuk. Yang ditunjuk oleh kalamul lafzi itu iaitulah madlul kalamun nafsi. Artinya kalam yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Benda yang ditunjuk oleh ayat Quran tadi ditunjuki kepada kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, kalam nafsi dia. Dan jikalau engkau kenaki nescaya engkau kata, ialah umpamanya kerana berlainan keduanya dengan iktibar yang menunjuki bahkan segala lafaz yang kita baca dengan dia itu menunjukkan atas kalam Allah Ta'ala yang qadim dengan jalan dilalah, dengan jalan didalah, di jalan petunjuk, menunjuk. Kerana tiap-tiap orang yang ada baginya kalamul lafzi, maka
pada huruf bahawa ada baginya kalamun nafsi. Tiap-tiap orang yang ada baginya kalamun lafzi, lazim pada huruf bahawa ada baginya kalamun nafsi. Kalam pada dirinya. Contohnya kita dengar suara dalam radio. Kita dengar suara dalam radio, itu kalam apa? Itu kalamun lafzi lah. Kan? Cuba buka radio tu, ada tak orang dalam tu? Ada tak? Tak ada. TV kan? TV kan dia bersuara kan? Orang menyanyi lah, orang berceramah lah, orang bercerita kan? Apa kalam itu? Suara dia tu. Atau dia katakan kalamul lafzi. Cuba buka pecahan TV itu, ada tak? Tak ada dah. Yang rugi kan tuan-tuan lah yang rugi. Satu TV dah berapa ribu kan? Ribu aku dah. Kono nak cik orang dalam tu, ada tak orang dalam tu? Tak ada dah. Tak ada orang. Jadi itu dia katakan sebagai kalamul lafzi. Setiap kalamul lafzi itu ada kalamun nafsi dia. Ada diri orang tu sendiri. Tapi kena carilah orang tu. Jangan cari dalam TV tu, tak ada orang tu. Pergi cari orang tu kat mana duduk kat kelumpur. Pergilah cari kat kelumpur. Jumpa orang ni, bercakap dengan dia, dapat cakap dengan dia. Itu dikatakan kalamun nafsi dia. Direct kita cakap dengan dia. Macam itulah ibaratnya. Yang paling mudah lah untuk kita nak fahamkan benda ni kan. Kadang kita pun tak faham. Warning pula betul kan. Kalamun nafsi kan. Macam tu. Baik, seterusnya. Kemudian ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pimpinan kamu. Sudah? Belum Okey. Ini ayat merupakan sama juga macam ayat tadi, ayat nahi, ayat tegahan. Kemudian mana lagi ayat tegahan? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, hanya saja arak, kemudian judi, kemudian berhala, kemudian menenung nasib, mengundi dengan anak panah, satu perbuatan keji termasuk daripada perbuatan amalan syaitan. Fajtanibu, maka jauhkan oleh kamu. Jadi perkataan ijtanibu itu bermakna la taqrabu. La taqrabu, jangan kamu hampiri. Tapi dia tak gunakan la sini. Dalam Quran dia kadang menggunakan pelbagai-bagai cara dan kaedah. Dia tak semestinya menggunakan la. Bila sebut la je, oh tidak, la tidak. Memanglah makna la tu tidak. Tapi dalam Quran kadang-kadang dia tak gunakan la. Tapi maknanya jangan buat. Jangan buat. Contohnya fajtanibu, maka jauhkan oleh kamu. Maksud jauhkan, jangan buatlah. Macam tu. La'allakum tuflihu, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Kemudian ayat-ayat dalam Quran juga ada berbentuk khabar. Khabar ataupun kisah. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Hijr ayat 10 hingga 15. Walaqad arsalna min qablika min syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Dan sesungguhnya kami telah utuskan beberapa orang rasul sebelum engkau kepada puak-puak purbakala. Dan setiap rasul yang datang pada mereka biasanya mereka ejekkan. Begitulah kami masukkan perasaan itu ke dalam hati orang yang berdosa. Begitulah kami masukkan perasaan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Ini ayat berkenaan dengan kisah ataupun cerita. Di mana dahulu sebelum kedatangan baginda Rasulullah SAW telah ada umat-umat yang sebelum daripada kita. Nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian Allah juga sebut wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya dan dia mengajar, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah satu kesalahan yang besar. Kemudian ayat yang berbentuk janji pula. Mana ayat janji?
ataupun wa'ad. Wa'ad kan? Ada orang nama wa'ad. Wa'ad. Kalau wa'id jangan. Wa'id ni janji buruk. Jangan letak nama wa'id. Nama wa'ad boleh lah. Kalau wa'ad janji baik. Baik. Antaranya ialah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Maksudnya wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang mengerjakan amalan soleh, anna lahum jannatin tajri, sesungguhnya bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka beroleh pemberian daripada syurga, daripada berbagai-bagai jenis samarah, buah-buahan, sebagai rezeki pada mereka, qalu mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini pemberian yang kita terima dahulu. Dan mereka diberikan pemberian yang serupa. Dan mereka dalam syurga dia ada jodoh pula, isteri-isteri, walahum fiha azwajun, bagi mereka itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang mutahharah, yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal dalamnya selama-lamanya. Jadi kita dibagi makanan yang serupa tetapi tidak sama rasa dia. Mereka berkata bila dibagi makanan, ditunjukkan makanan pada mereka, buah-buahan, ingat mungkin buah-buahan ni sama ke rasanya dengan buah-buahan dalam dunia dulu. Oh, rupa-rupanya bila mereka makan tak sama rasa dia, lain rasa dia, lagi sadap pula rasa kan. Macam tu. Baik, kemudian Allah Ta'ala juga sebut Al-Quran berkenaan dengan ayat janji lagi, ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa tenang ni orang-orang yang beriman lah, yang mengerjakan amalan soleh ketika hidup dalam dunia, kan? Jadi mereka dipanggil dengan jiwa yang tenang. Sebabnya bila talqin tu, tak Imam? Talqin kan Imam baca kan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kan biasa dibaca, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diredakan, senang lagi disenangi, redha diredakan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam tempat yang bersama dengan hamba-Muku, dan masuklah ke dalam syurgaku, wadkhuli jannati. Okey, ini ayat berkenaan dengan janji baik. Janji buruk pula, seksa neraka lah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada keterangan-keterangan kami ataupun ayat kami, nanti akan kami masukkan dalam neraka. Setiap kali kulit mereka masak dan hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain, supaya mereka merasa benar siksaan azab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa lagi maha bijaksana. Mana ayat lain lagi berkenaan azab? Surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang yang salat, yang lalai daripada salatnya, yang mengerjakan kebaikan untuk dilihat orang, dan enggan pula mengeluarkan zakat ataupun membayar zakat. Ini ayat berbentuk ancaman, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ayat janji baik, ada ayat janji buruk, ada ayat suruh, ada ayat tegah jangan buat. Itu jadi keperbagaian ayat yang disebut Allah Ta'ala dalam Quran. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita semua benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik. Dalil al-kalam artinya berkata-kata ataupun perkata. Berkata Allah Ta'ala tu tidak berhuruf dan tiada bersuara, laisa biharfin wala bisautin. Kemudian kalam juga tidak mengambil pihak ataupun arah. Allah Ta'ala berkata-kata tidak menggunakan perkataan seperti mulut ataupun suara. Tak ada mulut, tak ada suara. Kalau Allah Ta'ala bermulut, sama macam kita ada mulut. Okay? Tapi macam mana? Wallahualam. Tak tahulah kita. Hakikat yang sebenarnya terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berkata-kata dalam hal keadaannya yang tersendiri. Dalil Allah Ta'ala berkata-kata dalam Allah Ta'ala dalam Quran ayat surah An-Nisa ayat 163. Okey, sampai situlah pengajian kita tuan. Ada sikit lagi nanti insya-Allah saya boleh kupas lagi lah sebelum kita masuk dalam sifat maknawiyah pula. Qadiran, muridan, maknawiyah ni tak banyak. Lepas tu nanti sifat mustahil pula. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihi marji'un. Cukup. Insya-Allah. Cukuplah pemukadimah kita. Kena kata ada majlis. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil adab. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.